Tanya Jakim dalam program Kembara Al-Amin. Hari ini sudah Jakim untuk mewar-warkan ataupun share kita punya FB page Jakim. Dan seketika nanti kita akan dalam segmen Tanya Jakim ini kita akan bincang berkenaan satu isu yang sering diperkatakan oleh netizen, iaitu Ustaz segera, adakah Jakim beri tauliah? Ini yang dikemukakan oleh rakan-rakan di FB. Jadi pandangan anda, persoalan anda yang anda kemukakan, kami akan cuba jelaskan menerusi segmen Tanya Jakim yang akan membicarakan bersama dengan kita pada pagi ini tetamu yang kita undang, ni Ustaz Muhammad Ansarullah bin Hashim, pengarah bahagian penyelarasan penguatkuasaan dan pendakwaan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Apa khabar semua rakan-rakan FB Jakim? Terima kasih kerana anda bersama dengan kami secara langsung dalam segmen Tanya Jakim dalam program Kembara Al-Amin, misi mencapai 1 juta likers FB Jakim. Jadi mohon war-warkan, share page Jakim ataupun rancangan Tanya Jakim kepada rakan-rakan anda. Sila jemput rakan-rakan anda untuk masuk ke dalam page Jakim ketika ini, kerana kita akan memulakan siaran langsung kita. Dah mula dah sebenarnya, dan tetamu yang akan bersama dengan kita pada pagi ini seperti yang saya sebut tadi, Ustaz Muhammad Ansarullah bin Hashim, pengarah bahagian penyelarasan penguatkuasaan dan pendakwaan syariah Jakim. Terima kasih Ustaz kerana bersama dengan kita. Sama-sama, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Panjang nama bahagian Ustaz ni, bahagian penyelarasan penguatkuasaan dan pendakwaan syariah Jakim. Secara ringkasnya Ustaz, apa fungsi bahagian penguatkuasaan dan pendakwaan? Terima kasih Ustaz Ikara ya. Di antara fungsi tugas bahagian kami ini ialah untuk menyelaraskan, menyelaraskan program-program penguasaan, pendakwaan, atau juga contohnya kita nak apa yang nak kita selaraskan seluruh Malaysia. Cuma bagi contoh pakaian program penguasa. Kita nak bagi selaras. Dia nampak seragam. Itu maksud dia kita nak nampakkan satu yang berwibawa. Kewibawaan. Mantap. So maksudnya itu antara perkara-perkara yang diselaraskan oleh Jakim dalam aspek pendakwaan, dalam aspek penguatkuasaan dan pendakwaan syariah. Sebab kita ada 14 buah negeri di negara kita ini. Jadi dalam aspek penguatkuasaan dan pendakwaan syariah ini kita perlu cuba selaraskan. Jadi inilah orang kuatnya pengarah bahagian untuk melaksanakan fungsi penyelarasan bidang penguatkuasaan dan pendakwaan. Tetapi yang kita nak bincangkan pada pagi ini iaitu berkenaan dengan Ustaz segera. Jakim beri tauliah. Itu ada tanda tanya di hujung itu kan, sebab ramai yang bertanya kita Ustaz, kan? Sejak beberapa hari ini timbul isu berkenaan dengan Ustaz segera yang di-highlightkan oleh media-media di luar sana. Jadi ada yang bertanya pada Jakim, ada yang macam sinis dengan Jakim. Ini Jakim semualah yang iktiraf, yang bagi tauliah, bagi kebenaran semua kan. Jadi tengok Ustaz ni ilmu pun tak ada, apa pun tak ada, tiba-tiba dah jadi isu dan sebagainya. Jadi sebelum saya nak minta Ustaz Ansarullah ulas tentang isu yang sedang kita perkatakan ini, terima kasih kepada rakan-rakan FB yang dah masuk. Terima kasih Tuan Syed Abdullah, Syed Nordin. Alhamdulillah, terbaik UKK, bukan UKK, Jakim. Terima kasih kerana support Jakim. Tuan Muhammad Ehsan, Muhammad Daud. Ini orang pendakwaan ni.
Terima kasih. Puan Hamidah binti Ishak Putrajaya, okey ya, line clear. Ida Syuhada, Johor Bahru hadir. Piyu Amin, terima kasih. Piyu Amin, okey, boleh bagi pandangan dalam ruangan komen ya, anda yang dapat menyaksikan live ataupun mengikuti perbincangan kita pada pagi ini. Boleh beri pandangan, boleh beri pendapat ataupun persoalan. Mana tahu Ustaz Ansarullah sudi nak menjawab dan saya cuba nak membaca persoalan-persoalan yang anda kemukakan. Baik, sebelum kawan-kawan kita masuk lebih ramai Ustaz, nak mengemukakan pandangan dan sebagainya, mungkin saya nak tanya pandangan Ustaz sendirilah mengenai kelahiran pendakwah yang dikatakan segera ni kan. Itu istilah bukan saya yang bagi, bukan Jakim yang sebut, tetapi media yang sebut tentang pendakwah segera menerusi rancangan-rancangan realiti terbitan stesen-stesen televisyen di negara kita ini. Apa pandangan Ustaz? Terima kasih Ustaz Zakaria. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Ta'ala pagi ini dapat kita berbicara dalam FB Jakim untuk kita bincang tajuk yang disebut oleh Ustaz Zakaria tadi, Ustaz Segera. Ingat ke Mi Segera ya. Ada pula Ustaz Segera ya. Tapi yalah ya, apabila lahirnya program-program realiti macam ini, sebenarnya kita bersyukur ya. Kita bersyukur sebab apa Ustaz ya? Sebab dia lah melahirkan pendakwah-pendakwah jadi golongan belia, golongan muda. Kita lahirnya imam muda, kita lahirnya Piyu Amin tadi, Pintu Umar kan, da'i. Maksud dia, bila program ni ada, maksud dia kita telah melahirkan ramai pendakwah-pendakwah. Tapi walaupun tak semestinya yang lahir daripada program itu berkemampuan untuk menyampaikan ilmu. Mungkin waktu itu persiapan ni lah orang nak bertanding kan, mesti pulun, mesti sungguh-sungguh kan. Tapi bila lepas tu sepatutnya lah. Program ni bagus. Maksudnya saya tak setuju lah kalau orang kata haramkan program ni. Kata tak, sebab apa ni contoh lah kan, contohnya kalau ada satu program nak buat melahirkan petani moden. Petani moden. Lepas tu dia ajar cara-cara bertani. Tiba-tiba salah seorang peserta petani tu cuit kerbau. Jadi semua nak salahkan semua. Dia kata, padahal dia seorang cuit kerbau tu kan. Jadi kita tak boleh ni program ni, jadi tak boleh macam tu. Jadi maksud dia, program ni bagus. Kalau perlu diteruskan, tapi perlu ada bimbingan. Perlu ada bimbingan, dan maksud dia yang dah dilahirkan itu, dan kita ada perlu buat follow up lah, biar mantap lagi pendakwah-pendakwah yang telah dilahirkan oleh program realiti. Memang banyak contoh-contoh yang sekarang pun kita tengok Forum Perdana Imam Muda Asrah kan muncul. Jadi maksud dia benda bagus lah, benda baik. Tapi jangan dihukum disebab satu kita nak hukum keseluruhan. Masalah juz'i nak hukum kuli tak boleh. Betul. Baik, itu jelas pandangan Jakim tentang rancangan realiti TV. Seperti yang Ustaz Ansarullah sebut tadi, kita tak salahkan rancangan tersebut, kita tak salahkan program-program yang disusun ke arah nak membawa kebaikan kepada masyarakat, kepada negara kita ini. Kita sokong, dan kita tidak boleh menghukum secara umum apabila berlaku sedikit kecacatan ataupun perkara-perkara negatif atas sebab individu-individu tertentu, lalu kita nak mengharamkan rancangan-rancangan seperti ini. Sebab rancangan untuk melahirkan golongan pendakwah ini dia bagus, dia sebab pendakwah ini bukan semata-mata Jakim saja Ustaz, bukan semata Jabatan Agama Islam Negeri saja kan. Betul. Bukan saja golongan ustaz-ustaz saja. Mungkin pendakwah ini dia terbuka kepada semua orang, boleh berdakwah. Betul Ustaz? Boleh. Sebab dakwah ni menunjukkan satu contoh yang terbaik. Tapi kalau orang pun apa pun bidang, bila dia tunjuk contoh yang baik, itu dia sudah dikira dakwah. Jangan sampaikan dakwah tu ustaz-ustaz ya. Dakwah menyuruh kepada kebaikan Ustaz Zakaria. Apa ciri-ciri? Kalau kita nak jadi seorang pendakwah ni Ustaz, pendakwah ni umum. Kita nak bincangkan pendakwah ni tak semesti ustaz kan. Jadi orang-orang lain pun boleh. Mungkin ada Jakim ada nilai apakah kriteria sebagai seorang pendakwah. Mungkin dakwah profesional satu hal, satu lagi pendakwah yang
umum yang semua orang boleh melakukan perkara baik ni. Okey. Apapun kita kembali kepada ayat suci Al-Quranul Karim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Kuntum khairal ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tiga perkara ni dia kena ada lah. Suruh buat baik. Kemudian cegah kemungkaran, dan yang bawah tu tu'minu billah, beriman kepada Allah. Okey, apa pun yang berlaku Ustaz Zakaria, dan sidang yang mendengar di luar tu, yang paling penting sekali ialah sahihkan niat kita. Apa niat sebenarnya? Niat nak jadi PU ke rumah ke, nak jadi imam muda ke, dai ke, apa niat? Sebab Allah akan bagi mengikut apa yang kita niat ni. Kalau kita masuk program Lelaki ni, kita memang niat untuk benar-benar nak berdakwah, untuk melahirkan satu orang yang hebat. Jadi sebab itu yang pertama Ustaz Zakaria, sahihkan niat, nawaitu satu. Yang kedua, kita sentiasa melakukan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Kalau orang hebat cakap sekalipun, tapi dalam tak clear, tak jadi. Penyucian tazkiyatun nafs, sebab tu Allah sebut dalam Quran kan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah, berjayalah orang yang menyucikannya. Dan qad khaba, rugilah orang yang mengotorinya. Maka sebab itu kita kena bersihkan hati. Kemudian yang ketiga, Ustaz Zakaria, kena mantap ilmu lah. Ilmu kena mantap. Dan kalau ilmu tak mantap, macam mana nak melahirkan orang yang berilmu? Yang saya bimbang hari ini, kita cukup takut. Kita ni nak lahirkan insan berilmu ke kita nak lahirkan insan bermaklumat? Ini satu perbezaan. Nak lahirkan insan berilmu ataupun kena lahirkan insan bermaklumat. Kalau kita lihat ini saya, boleh kau panggil saya? Boleh. Ustaz, aku Ustaz Zaid kan. Okey. Kita banyak IPTA, banyak IPTS. Maksudnya kita telah melahirkan orang-orang yang berilmu. Tapi apakah benar-benar berilmu? Yang dibimbangi hanya melahirkan insan-insan bermaklumat. Kita tidak berilmu. Kita hanya melahirkan insan bermaklumat. Kan? Dia ada beza Ustaz ya? Oh, ada beza. Ada beza. Bermaklumat tu ada contoh saya kan, berlaku kesesakan jalan raya apabila kawan-kawan balik daripada Kelantan. Kemudian tu jarak matahari dengan bumi 93 juta kilometer. Beza tak? Itu jarak bumi dengan matahari dengan bumi tu, kita nak bagi tahu ilmu ke nak bagi tahu maklumat? Ilmu. Macam sekadar kesesakan jalan raya, orang nak balik Kedah ni raya cuti caran jam 12 jam lah. Itu maklumat. Itu bukan ilmu ya. Itu maklumat. Jadi itu yang saya bimbang. Hari ini takut-takut pendakwah kita hanya melahirkan insan bermaklumat. Tidak melahirkan insan berilmu. Maka nak lahirkan insan berilmu, mestilah pendakwah itu sendiri, dai itu sendiri berilmu. Okey, itu yang ketiga. Sikit banyak sikit lagi. Yang keempat, mestilah akidah kita sahih. Ini kalau sembang bercakap tiba-tiba akidah tak sahih. Dia pi pula sembah busuk tu. Ini pendakwah apa ni? Tiap-tiap hari Jumaat pi sembah busuk. Tak boleh orang pergi sembah Jumaat kan. Jadi ini akidah kena sahih. Ini yang kita takut ni ya. Yang kita takut hari ini akidah tak sahih lah ya. Kemudian yang paling penting lagi ialah sentiasalah pendakwah ini mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting ya. Itu yang paling penting ya. Maksud dia kalau nak cerita ni panjang juga ya, tapi ringkas dia, kita kena mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jangan menjauhkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun nak mudah faham, jangan putus hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biar putus bekalan elektrik, biar putus bekalan air, tapi jangan putus hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nasihat yang baik pada Ustaz Ansarullah kan, berkenaan dengan perkara-perkara asas yang perlu ada dalam diri kita sekiranya kita nak menjadi seorang pendakwah yang tulen, yang sejati. Artinya ya bukan semua ustaz boleh menyampaikan dakwah
kan, maksudnya yang sejati, yang tulen itu kan, kadang-kadang ialah kita pun para ustaz, para asatizah, pendakwah pun kadang-kadang cabaran dia lagi besar, Ustaz, ya. Cabaran besar, nak ada ilmu satu, ada maklumat satu, tapi nak beramal dengan ilmu, beramal tu, nak beramal tu susah. Kadang kita tahu hukum ni tak boleh, hukum ni sunat ini dituntut, apa ni, sedekah itu dituntut, tapi nak bersedekah berat hati juga, Ustaz, kan. Jadi itulah antara cabaran-cabaran yang perlu ada dalam jiwa seorang pendakwah. Jadi terima kasih kepada rakan-rakan yang dah ramai menyaksikan perbincangan kita ni, Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih kepada PU Amin, terima kasih kepada PU Yuk, kan, lama tak jumpa Yuk, kan. Terima kasih daripada Masjid Ibnu Mas'ud, Wan Rahimi, Faris AB daripada mana, clear dia kata. Muhammad Effendi, Muhammad Nur, nilai impian clear. Terima kasih. Ziauddin Abdul Rahman, ini saya macam kenal je nama Ziauddin Abdul Rahman ni kan. Semoga dapat memberi pencerahan, insya-Allah, Ustaz. Muhammad Yusof, satu topik yang baik, alhamdulillah. Nora Eudora Rahman, program tu elok, cuma kalau dah ada pemenang, cubalah pihak JAKIM beri petunjuk dan panduan pada mereka atau kursus supaya masalah sosial seperti isu hot sekarang ni tentang da'i tidak berulang. Baik-baik, itu saya nak minta Ustaz Ansarullah akan jawab nanti. Saiful Ardan Jamaluddin dari Temerloh, clear, terima kasih. Khalifah Faizal Al-Putra, terima kasih JAKIM, sama-sama. Okey, itu yang sempat bersama dengan kita. Faris AB, sentiasa pendakwah mendekatkan diri kepada Allah, itu yang Ustaz sebut tadi lah. Suparno Ahmad, biar putus bekalan air tapi jangan putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang saya nak minta Ustaz respon sikit daripada Nora Eudora Rahman tadi. Dia kata program tu elok, cuma kalau boleh JAKIM ni dia kena bagi guide. Jadi adakah JAKIM mempunyai apa-apa panduan mengenai pendakwah ataupun pihak-pihak yang nak menerbitkan rancangan yang berunsurkan reality TV, pendakwah dan sebagainya, adakah JAKIM mempunyai peranan dalam memberi panduan ini? Terima kasih saya ya. Memang ya, kita sebenarnya baru-baru ni pun yang berhormat Menteri pun dah sebut ya bahawa JAKIM sedang meneliti semula untuk memberikan garis panduan kepada program-program reality yang ada hari ini ya. Walaupun kalau nak ikutkan saya, kita ada garis panduan penapisan kandungan bahan-bahan penyiaran berunsur Islam. Ya, bagi macam mana nak buat program itu, jangan ada program yang bercanggahan, contohnya tidak mengandungi perkara yang menyentuh kesucian Islam, tidak mempropagandakan program-program yang bertentangan dengan akidahnya, tidak mempersendakan hukum-hukum agama. Jadi saya bersetuju kalau tadi pada pandangan daripada pendengar tadi meminta supaya kita mengadakan follow up daripada setelah kita melahirkan program kita telah melahirkan ramai pendakwah, penyetus ummah, imam muda, para dai, maka kita himpunkan dia. Kita himpunkan dia, kita bagi satu semangat, kita bagi satu suntikan, insya-Allah dia orang ni lah akan turun ke bawah untuk bertemu dengan masyarakat supaya mantap lagi program dakwah ini. Alhamdulillah. Memang perlu ya. Ialah saya kalau kita tidak diberikan suntikan semangat, lemahlah. Lemah kan. Jadi sebab itu kita kena bagi. Kemudian apa yang paling penting lagi ialah program itu, nawa itu dia apa? Niat dia apa? Untuk melahirkan apa? Jadi kalau untuk melahirkan pendakwah, untuk melahirkan dai, untuk melahirkan imam muda, maksud dia orang-orang inilah yang akan bekerjasama dengan ustaz-ustaz yang sudah ada yang lama untuk mengembeling tenaga dalam program-program dakwah. Kita memanfaatkan dia, kita memanfaatkan dia, insya-Allah ya. Jadi sebab itulah kita amat mementingkan ilmu tadi ni. Mementingkan ilmu dari segi untuk menyampaikan dakwah, walaupun disebut balighu anni walau ayat, sampaikan kepada aku walaupun satu ayat, tapi nak sampaikan tadi ni kita kena tengok menilai diri kita sendiri, kemampuan diri kita dari segi yang mana Ustaz sebut tadi, segi kemampuan kita beramal. Dia ilmu
amal. Ya ayyuhallazina amanu wa amilus solihati. Gabungan dua tu. Yang kita bimbang hari ini orang berilmu tapi tidak beramal. Dia tak ikut ya ayyuhallazina amanu wa amilus solihat. Allah tak pernah, jarang Allah pisahkan bila sebut beriman dan beramal soleh. InsyaAllah. Bagaimana pandangan Ustaz? Minta maaf mencelah tu bila Ustaz dah sebut tu tadi, berilmu tapi tidak beramal. Tapi bagaimana pula dengan setengah orang ni, dia bercakap tentang sesuatu yang dia pun tak buat. Bukan main hebat dia suruh orang buat baik, menderma tapi dia tak pernah derma ni. Pandangan Islam macam mana Ustaz? A'udzubillahi samii'al 'alim minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala jelas menyebut dalam Quran saya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kamu bercakap tapi kamu tak buat apa yang kamu lakukan? Kabura maqtan indallah, amat besar kemurkaan Allah, kebencian Allah siapa yang hanya bercakap tapi tidak beramalkan apa yang dicakap. Yang ini yang kita cukup takut hari ini. Ya, para ustaz, para dai, para imam muda ke pencetus ummah, siapa-siapalah ya. Macam saya sebutlah, minta orang bersedekah tapi tak nak sedekah. Yang bimbang lagi ustaz saya. Dia sebut marilah kita ini sensitif ni. Marilah kita solat berjemaah. Kan? Marilah kita solat berjemaah. Tapi tak pernah pergi pun. Tak pernah pergi. Dia duduk satu taman tu, tak pernah nampak pun dia pergi berjemaah. Kan? Ini jadi satu masalah. Kadang-kadang masjid surau dekat dengan rumah. Satu lagi masjid surau dekat dengan pejabat. Itu pun tapi tak nak pergi. Tapi tak nak pergi. Orang ajak pergi jemaah tapi orang ajak pergi makan pergi. Orang ajak pergi makan, jom pergi. Tapi bila ajak bayar pok lepak. Nah, jadi ini yang cukup takut saya. Jangan Ustaz. Jadi kalau boleh bila orang tu sebut, kalau boleh kita nak beramal lah. Kita nak beramal, ajak orang kita penceramah, ustaz ajak orang solat Jumaat, kita tunjukkan yang dulu bahawa kita lah orang yang pertama hadir untuk solat berjemaah. Baik Ustaz, lanjutan daripada soalan itu juga, adakah maksudnya kita kena jadi baik dulu baru boleh kita ajak orang buat baik? Ini soalan yang biasa orang selalu tanya. Kita ni nak kena jadi orang baik dulu kah? Maka barulah ketika itu boleh kita ajak orang jadi baik. Macam mana? Dia begini Ustaz Zakaria ya. Kalau lagu tu kata seiring dan sejalan, seindah bunga di taman. Nyanyi pula, tak sangka ada bakat menyanyi tu. Tak pernah masuk pun dah nak. Boleh jadi PU juga ni. Jadi dia kena gini, seiring sejalan. Kalau nak tunggu sampai kita betul-betul baik, yang nampak gaya ni dakwah tak sebab. Kan sampai kita dia gini, kita tahu dah jadi orang baik itu kita nak, dan sebagai ilmu pun kita nak. Jadi macam contoh kita sebut bahawa solat berjemaah, aku dah sebut ni, takkan tapi. Jadi maksud dia seiring sejalan dan insya-Allah benar. Jangan tunggu maksud dia kita 100% baik baru nak berdakwah. Sebab kita insan kita ada kelemahan ya. Jadi sebab itu dia gini, jangan jadilah kelemahan itu menyebabkan kita lemah. Maka jadikan kelemahan itu untuk menjadi satu motivasi untuk kita menjadi lebih baik lagi. Itu maksud dia seiring dan sejalan, insya-Allah. Saya teringat isu yang sama ni, Ustaz Fahrul Muhammad Joy, dia pernah tanya kami, ada satu program yang pernah mengikuti bersama Ustaz Fahrul Muhammad Joy. Dia tanya, kita ni nak beramal tunggu ikhlas dulu baru beramal, ataupun kita beramal sehingga ikhlas itu datang? Terpaku juga nak jawab soalan tu Ustaz kan. Kadang kita ustaz dah ni, ustaz ceramah bukan hebat kan. Tiba-tiba seorang ustaz tanya kita ni nak beramal tunggu ikhlas dulu baru beramal ataupun beramal sehingga ikhlas tu datang? Tuan-tuan boleh bagi komen dalam komen ini kan. Okey, sebelum tu saya ucap terima kasih kepada PU Rozi yang juga hadir untuk bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Muhammad
Aizal Fitri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana pandangan JAKI mengenai gelaran Ustaz? Sebagai contoh, isu berita mengenai pengamal perubatan yang digelar Ustaz dan melakukan perkara yang tidak sepatutnya. Terima kasih Ustaz. Okey. Faris Ebi, okey, terima kasih atas sokongan. Nora Idora, thank you bincang isu yang saya bawa. Saadi Awang, tahniah. Penjelasan yang menarik dan baik dari Tuan Pengarah. Okey, terima kasih pada rakan-rakan yang bersama. Okey, berbalik kepada persoalan ini tadi, macam Muhammad Aizal Fitri sebut tadi, ada yang membawa gelaran Ustaz tetapi dia buat perkara-perkara seperti dia pengamal perubatan, tapi melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Jadi dalam negara kita ini Ustaz, nak berdakwah ni dia ada satu dipanggil tauliah. Tauliah kan. Kadang-kadang orang marah. Ustaz-ustaz ni mak, kenapa aku balik Jordan, aku balik Mesir. Kan, master sana, ijazah pertama di luar negeri kan. Takkan nak kena pergi minta tauliah? Nabi dulu tak pernah minta tauliah apa semua kan. Jadi isu tauliah ini kenapa penting dalam kita nak berdakwah Ustaz? Sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah ya. Sebenarnya tauliah ni kita tujuan ialah untuk kita mengenal pasti mengenal pasti ustaz-ustaz, pendakwah-pendakwah tu dari segi pemahaman dia, pemikiran dia. Jadi kita panggil lepas tu bila panel berpuas hati maka kita akan bagi tauliah. Dan seandainya dia buat perkara-perkara yang menyebabkan melanggar akidah ke melanggarkan sesuatu dari segi syarak, maka kita boleh tarik balik tauliah tersebut. Maksudnya kita mampu mengawal. Tujuan kita untuk mengawal dan juga kalau boleh mengamalkan seperti kita di Malaysia ini al-sunnah wal jamaah bermazhabkan mazhab Syafi'i ya. Ini setidaknya kita mampu mengawal ini. Itu sebab ni kita pentingnya kita menyediakan tauliah. Kadang-kadang hari ni cuba tengok kumpul ajaran sesat yang baru ni, ajaran Suhaimi tu. Bukan calon saya. Dia mengaji sampai masters, lulus. Kemudian tengah buat PhD. Seorang sesat. Seorang PhD bukan jalan-jalan. Bukan kaling-kaling. Tapi maksud dia orang hebat tapi menyebarkan ajaran sesat. Dia boleh kata Nabi Muhammad tu tidak lelaki, tidak perempuan. Tidak berjantina. Dia buat contoh pula ketika Nabi Muhammad SAW nak betulkan kain Kaabah, dia berdiri atas senari tengok atas tu tak. Dia kata, tak ada pakai dia kata. Bergerak. Jadi maksud dia kata ini kumpulan ajaran tak betul. Maka sebab itu kita perlukan tauliah. Tengok pemikiran-pemikiran macam ni. Untuk kawal sebenarnya. Bukan kita nak menyekat. Tidak sama sekali. Tidak menyekat. Fadhal. Sila. Jadi yang takut pi tauliah tu pasal takut kan. Tak benar orang untuk panel tu makan lah. Tak benar lah. Dia nak tengok okey, jelas pemikiran cantik, jalan bagi. Alhamdulillah. Ada salah lah. Ustaz dulu pernah di pejabat mufti kan, selalu kan menguruskan tauliah semua ni kan. Jadi biasanya soalan-soalan tu macam bentuk yang macam mana kalau orang datang tauliah ni Ustaz? Dia tengok apa. Kalau dia tengok level. Kalau dia nak kata sekadar nak menjadi guru Quran, kita tes Quran. Tapi kalau nak ngajar pendoain, kita tes pendoain. Tapi macam kita nak tengok dia menceramah umum ke mengajar kitab-kitab, kita tengok pemahaman dia dari segi pahaman dia macam mana kan. Takut nanti apa yang dibawa tu bertentangan dengan apa yang kita nak. Itu yang kita kawal tu. Itu dipanggil saddu zara'i Ustaz. Betul, saddu zara'i itu. Kita nak menghalang daripada sesuatu. Dia dah ceramah kata tempat dah, anak murid dah beratur dah. Rupa-rupanya salah segi akidah kan. Macam mana kita nak buat? Kita kawal tu. Sebab tu kita perlu ada sistem tauliah di setiap negeri. Jadi kalau ikut pengalaman saya ni Ustaz, yang pelawat-pelawat daripada luar negara datang kan ke Malaysia, mereka bertanya macam mana kerajaan Malaysia mengenal pasti pendakwah-pendakwah ataupun pengajar Islam ini yang menyampaikan ilmu berasaskan pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka salah satu jawapannya adalah melalui sistem tauliah. Betul. Kan baru kita dapat pastikan pengajar-pengajar ini selari dengan
akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau tak ada sistem ini, semua orang boleh bercakap. So, pakat cakap lah. Cakap. Ini yang menjadi masalah sekarang ni, Ustaz ya. Media sosial ni, internet dan sebagainya kan. Macam mana kita nak kawal pula tentang isu, pasal orang bercakap di internet ni susah kita nak bagi tauliah dan sebagainya. Dari segi penguasaan syariah ni, Ustaz, macam mana di media sosial? Dia begini, apa namanya, penguasaan segi syariah ini kita akan lakukan apabila ada aduan-aduan daripada orang awam. Itu yang penting. Bila tak kisahlah siapa mengadu, bila mengadu, kemudian kita lihat dari segi undang-undang kita bercanggah dengan akta yang ada, kita akan ambil tindakan. Tindakan ni banyak, sama ada tindakan penguasaan ke, tindakan nasihat ke, supaya tujuannya untuk membendung daripada penularan perkara-perkara yang menyebabkan akidah umat Islam di negara kita ini rosak. Tapi yang paling penting sekali, Ustaz sekalian, kita sebagai orang masyarakat awam ni, kita sebagai orang awam ni, kita patut kena ada penilaian diri, ilmu kita. Kita tengok ini WhatsApp canggah ni, rujuk terus kepada yang yang berupaya, maksud ataupun rujuk kepada pihak-pihak yang berautoriti. Jangan rujuk tempat yang tak betul. Bila rujuk tempat tak betul, maka tak betul lah jadinya. Sebab tu peranan masyarakat juga penting. Jangan diterima bulat-bulat begitu je. Yalah, hari ni mudah sangat saya. Internetnya, Twitternya, semua boleh sebar kejap ya. Ini kita kena kawal. Okey, itu dia. Terima kasih Puan Nur Hidayah binti Wahad Al-Jawahir. Okey, dia respon yang saya tanya tadi, beramal sehingga datangnya ikhlas. Betul. Ya, kita jangan tunggu ikhlas baru nak beramal, tetapi kita buatlah amalan sehingga insya-Allah datanglah sifat ikhlas dalam jiwa kita. Mudah-mudahan Allah Taala memberi taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dan terima kasih banyaklah Ustaz. Sebenarnya kita nak bincang panjang, tapi malangnya segmen ini penerbit kata 30 minit saja dia kata. Okay. Kan, kalau bagi 1 jam nanti bosan pula orang kan. Jadi mudah-mudahan tercapailah apa yang kita bincangkan itu. Ustaz segera ni, adakah JAKIM beri tauliah? Lupa nak tanya yang tu Ustaz. Tauliah ini JAKIM atau siapa yang sebenarnya yang mengurusnya? Ini kadang-kadang ialah masyarakat silap faham lah ya. Hal-hal agama ni semua tembak ke JAKIM, semua tembak. Kita para kita bagi-bagikan kan. Macam tauliah tauliah kita minta Pak Mufti mengeluarkan urusan Pak Mufti. Dia macam kita di wilayah memang Pak Mufti lah. Ada setengah-setengah tempat tu sebab agama, tapi kebanyakannya tauliah ni diberi oleh Pak Mufti, mungkin urus dia ni di bahagian sebab agama. JAKIM tidak ada peranan dalam menyampaikan tauliah. JAKIM tak ada. Tetapi JAKIM menyelaras antara negeri-negeri. Itu ada. Kita buat penyelarasannya. Tapi kalau dari segi JAKIM mengeluarkan tauliah, kita tak keluar. Okey, itu yang antara perkara yang perlu kita faham juga sebelum kita selesai segmen tanya JAKIM ini, bahawa tauliah ini tidak dikeluarkan oleh JAKIM. Yang berkuasa mengeluarkan tauliah kepada pendakwah penceramah ini adalah Jabatan Agama Islam Negeri ataupun pihak berkuasa agama negeri yang boleh memberi tauliah. So JAKIM apa? JAKIM mungkin dia ada rekod senarai-senarai penceramah pendakwah yang mempunyai tauliah di mana-mana negeri. Jadi maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, negara kita unik. Setiap negeri dia boleh mengeluarkan tauliah bagi pendakwah dan penceramah untuk di negeri masing-masing. Macam Ustaz Ansarullah mungkin dia pergi dakwah seluruh negara, dia 14 tauliah dia miliki, insya-Allah. Kami di JAKIM pun kena mohon tauliah. Kan yang dah keluar Forum Perdana Ehwal Islam pun kena mohon tauliah juga, sebab itu peraturan yang telah diwartakan di peringkat negeri-negeri. Baik, terima kasih kepada Muhammad Karim Jailani minta kupas isu ini. Adakah Malaysia dalam darurat hingga boleh jatuh hukum harus pada vaksin yang ada unsur kandungan haram? Itu di luar topik perbincangan kita pada pagi ini, tetapi pandangan anda tu sangat baik. Saya akan syorkan kepada penerbit segmen Tanya JAKIM ini, pada masa yang akan datang kita akan bincang tentang hukum
vaksin COVID-19 ini ya. Seperti mana yang kita ketahui tahun depan kerajaan akan mula menggunakan vaksin. Jadi persidangan muzakarah MKI baru ini pun telah membincangkan, semua mufti-mufti 14 buah negeri telah membincangkan, tetapi keputusannya akan dimaklumkan setelah mendapat berkenan Datuk Agung dan juga Majlis Raja-Raja. Jadi selepas dapat keputusan akhir, nanti kita akan buat segmen seperti hari ini. Jadi sekali lagi terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama Ustaz. Kerana sudi menjadi tetamu segmen Tanya JAKIM pada pagi ini, dan terima kasih kepada rakan-rakan semua. Pio Rozi, terima kasih ya kerana menonton sehingga akhir. Ada pandangan, ada cadangan, boleh inbox kepada kami di JAKIM ini. InsyaAllah kalau anda ada isu apa-apa yang patut JAKIM ulas, yang patut JAKIM ketengahkan pun, boleh syorkan dalam dalam page JAKIM ni. InsyaAllah kita terima dan kita akan pertimbangkan untuk diperbincangkan. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.